Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala khair man qara'al Qur'an wa khair man tadabbaral Qur'an wa man kana khuluquhul Qur'an. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kerana pada hari ini kita sudah berada di 26 Ramadan 1441 bersamaan dengan 19 hari bulan 5 2020. Kita tambah satu lagi musim yang terbaru, PKPB. Jadi insya-Allah sebagaimana yang telah kita bincangkan, tafsir, ringkas dan tadabbur kepada beberapa ayat yang dipilih dalam setiap surah, daripada awal PKP dulu sampai ke semalam siri yang ke-52, tamatlah kita tafsir juzuk yang ke-30 sebanyak 37 surah. Siri dianya 52 siri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan siri-siri pengajian kita ini ada manfaatnya kepada para pelajar, kepada para penonton sekalian. Di saat kita duduk bertadabbur dan bertafakur kepada keadaan dunia ini, semuanya duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Allah Ta'ala yang takdirkan semua yang berlaku. Kita sebagai orang yang beriman duduk dalam dua keadaan, syukur dan sabar. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, ilmu tadabbur Quran ini sangat penting, sangat besar kedudukannya. Ana baca sebuah buku, nama dia Awwalu Marratin Atadabbarul Quran. Awwalu Marratin Atadabbarul Quran, maknanya kali pertama aku tadabbur Quran. Ini panduan untuk orang nak tadabbur Quran tapi bahasa Arab. Mudah-mudahan akan ada Pak Asatizah kita yang terjemahkan. Kalau tak terjemah keseluruhan pun ramai sahabat-sahabat kita yang memilih ayat ini untuk tadabbur. Kita kata alhamdulillah. Ini buku ini menarik. Awwalu marratin, mana kali pertama aku tadabbur Quran, membawa kepada kita menarik. Jadi insya-Allah dalam perbincangan di sini pada kali ini sebagai penutup kepada juzuk yang ke-30 di bawah tajuk Mulakhas Tafsir Al-Juz Al-Thalathun, ringkasan kepada sinopsis ataupun intisari kepada apa isi kandungan juzuk yang ke-30 yang telah kita belajar ini. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, dalam juzuk yang ke-30 ini Zu Tabi', kebanyakan surahnya pendek-pendek, dipanggil qisar suwar, surah pendek. Maka kebanyakannya surah Makkiyah, surah-surah yang diturunkan di Makkah. Selain daripada dua surah, iaitulah surah Al-Bayyinah, maka itu Madaniyah, dan juga surah An-Nasr, Iza Ja'a Nasrullah, salah satu daripada surah yang terpendek, itu juga Madaniyah. Yang lain-lain seperti yang telah kita dengar, ada yang Madani, ada yang Makki secara ittifaq, dan ada sebahagiannya perbincangan. Alhamdulillah dalam siri-siri pengajian ana telah sebut tentang perbincangan itu.
Maka semua 37 surah ini termasuk dalam surah yang pendek. Ada yang pendek, ada yang pendek sederhana dan ada yang terpendek. Yang terpendeknya berapa ayat? 3 ayat kan. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian ayat inna a'tainakal kautsar. Kemudian mari iza jaa nasrullahi wal fath. Itu dia panggil 3 surah yang pendek. Boleh katakan keseluruhan 37 surah ini duduk dalam wahdah satu, orang panggil satu unit. Secara umumnya dari sudut tajuk dan juga perbincangannya. Perbincangan dia dan juga gaya bahasa dia dekat-dekat. Kita tengok satu persatu nanti. Kebanyakannya berkisah tentang al-kiamat, bila nak berlaku kiamat, dan apabila berlaku kiamat, apa jadi kepada dunia ini. Langit runtuh, bintang-bintang bertaburan, bukit-bukit bukau berterbangan, kan? Kemudian manusia dikumpulkan. Maknanya itu dia panggil at-tabi', maknanya gambaran secara umumnya ayat ini berbincang tentang perkara ini. Cuma setiap surah, kalau boleh para penonton, para pelajar cuba dengar balik. Setiap surah ni kalau boleh kita tengok surah ni fokus dia kepada tajuk ni. Kerana itu Quran ini yufassiru ba'daha ba'dah. Sebagaimana Syekh Muhammadul Amin Asy-Syanqiti rahimahullah, dia tulis kitab dia Adwa'ul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Adwa'ul Bayan, cahaya penerangan, penjelasan tafsir Quran dengan Quran juga. Maknanya boleh jadi surah dari surah Al-Fatihah, tafsir dia duduk di juzuk yang ke-berapa? Juzuk yang ke-20 contohnya. Artinya Quran itu yang paling baik, Quran menafsirkan Quran. Jadi Quran tarabut menunjukkan bahawa hikmah dia apa dia? Menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang turunkan Quran. Karena itulah ayat dia tanasuk, ayat dia tersusun rapi, yang ujung dengan yang kepala boleh sambung. Kalau ayat kita belaga hangit, dah. Pagi ni buat keputusan ini, petang kali lain pula dah. Oh, pagi ni sokong, petang kali tarik balik. Dah. Maknanya itu kerja manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala fakta tidak akan bercanggah. Alhamdulillah dalam mukjizat Al-Quran, salah satu daripada muhadarah yang disampaikan dalam bulan Ramadan PKP ini, ana ada sebut tentang kehebatan Al-Quran sepanjang zaman. Dan rakaman kita ada, alhamdulillah, tuan-tuan boleh tengok di sana bagaimana seorang pengkaji barat yang cuba nak mencari kelemahan Al-Quran, akhirnya dia yang lemah masuk Islam. Kita kata alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, kita pergi satu persatu kepada 37 surah. Dan kita minta dengan Allah SWT pertolongan untuk menyelesaikan ketiga-37-nya pada pagi ini, insya-Allah, daripada surah An-Naba sampai surah An-Nas, insya-Allah. Yang pertama kita pergi pada surah An-Naba. Surah An-Naba ni bermula daripada bilangan surah dia daripada 114 itu surah yang ke-78. Surah yang ke-78 ayat dia 40. Jadi oleh kerana surah ni yang pertama kita bincang, maka panjang dia sampai 6 siri kuliah. Sebab kita hurai satu persatu poin dia. Kemudian bila mari yang ayat lain pula tentang bukit, tentang matahari, maka kita lalu. Tidak berhenti lama untuk tadabbur kerana kita dah bincangkan. Jadi Quran itu menafsirkan sebahagiannya dengan sebahagian lain, maka menjadi kewajipan bagi orang nak memahami, kena mula daripada awal, jangan ambil daripada ekor. Maka surah An-Naba ini membentangkan hujah-hujah yang mendedahkan setakat mana zalimnya dan engkarnya golongan kafir yang meragukan, yang meragui tentang adanya hari akhirat. Jadi dalam surah An-Naba ni, An-Naba dengan makna berita besar, Naba'un azim, berita besar, maklumat yang besar, untuk nak orang panggil nak mengkang ataupun nak menekan kepada puak-puak kafir yang mengingkari kebangkitan semula pada hari kiamat. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala terangkan tentang kuasa Allah SWT yang boleh kamu lihat
apa yang berlaku di hadapan mata kamu. Boleh lihat tentang alam naj'alil arda, bumi, bukit, pasang-pasangan Allah lah jadikan dia berpasangan kan. Ada malam, ada siang, ada bukit, ada tanah rata, ada sungai, ada tempat kering. Itu kemudian turun juga dengan bintang-bintang. Kita kata Masya Allah. Semua ini Allah Ta'ala tunjuk, dia panggil ayatun kauniyah ataupun ayatun manzurah, ayat-ayat yang boleh kita lihat. Dia panggil tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala melalui makhluk dia yang boleh dilihat. Karena itu, ana dah sebut kepada para jemaah sekalian, 3 cara kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, melalui ayat al-maqru'ah. Ni Quran yang ada depan kita ni, kita panggil ayat maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca. Satu, mana kita melalui Al-Quran, kemudian kita kenal Allah Ta'ala melalui nama-nama dia, melalui sifat-sifatnya, dan satu lagi dia panggil ayat manzurah, ayat-ayat yang kita boleh lihat. Kita boleh tengok dengan mata kepala kita, oh ini bukit, ini matahari, ini semua ni besar belaka, bukan kecil. Kan? Maka Allah yang menciptakan segala makhluk yang hebat ini takkan nak banding dengan makhluk dia. Masya Allah, tabarakallah. Baik, itu dia panggil surah An-Naba. Kita berpindah kepada surah An-Nazi'ati Gharqa. An-Nazi'at pula. Apa dia makna Nazi'at? Siapa dia boleh jawab? Tulis kat bawah tu nak tengok. Ingat ke tak ingat? An-Nazi'at, surah An-Nazi'ati Gharqa wan-Nashitati Nashta. Iaitulah An-Nazi'at dengan mana makhluk-makhluk yang mencabut apa yang ditugaskan mencabutnya. Mana Allah Ta'ala sebut tentang malaikat yang mari mencabut. Nazi'ati naz'a, cabut dengan kasar. Wan-Nashitati Nashta, ada yang cabut secara halus, secara lemah lembut. Iaitulah malaikat malakul maut yang menarik keluar ruh orang yang beriman. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ini khija. Maknanya surah yang kedua ni nak menguatkan tahqiq, realiti yang akan berlaku pada hari kiamat esok dan hari pembalasan. Dalam surah yang pertama An-Naba cerita. Okay. Sekarang ni hey manusia. Mu percaya ke tak percaya? Mu tengok depan mata kamu orang mati. Kita tengok sendiri depan mata kita. Keluarga kita meninggal, ayah kita, nenek kita, atuk kita, mak kita meninggal. Mana kita tengok sendiri depan mata kita, Masya Allah, tabarakallah. Takkanlah bila kamu tengok depan mata kamu tak nampak lagi benda ni akan berlaku. Ya Allah Ta'ala peringatkan bahawa mu jangan duduk lara, jangan duduk sedap hati. Sebagaimana mereka tu mati, kamu juga akan mati. Bila mati, balik semula kepada al-imanu bil ba'thi wan nusyur. Kita beriman kepada bangkit semula dan manusia ini akan dikumpulkan balik untuk bertemu dengan pembalasan, hisab apa yang dia buat. Kemudian dalam surah An-Nazi'at juga Allah Ta'ala sebut tentang hal ataka hadithu Musa. Mu tak tengok ke cerita Nabi Musa? Cerita Nabi Musa, dia bermunajat kepada Allah SWT di Al-Muqaddas Tuwa. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa supaya pergi jumpa dengan manusia yang paling tahu atas dunia pada zaman itu. Nama dia Fir'aun. Kan? Mana Fir'aun ni walaupun dia tahu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh pergi secara lembut. Izhab ila Fir'aun innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka. Mudah-mudahan dia ingat balik. Dia teringat dia ni makhluk, bukannya Tuhan. Dan di akhir surah nanti kita akan jumpa dengan seorang lagi orang hebat atas dunia ni, nama dia Abu Jahal. Abu Jahal dengan Fir'aun kaitannya rapat. Fir'aun zaman Nabi Musa. Abu Jahal zaman kita ni, ada riwayat yang mengatakan Nabi SAW telah menamakan Abu Jahal Fir'aun hazihil ummah. Fir'aun umat ni Abu Jahal. Cuma bila buat perbandingan Fir'aun Musa dengan Fir'aun zaman Nabi SAW, Fir'aun Musa lebih baik. Macam mana lebih baik? Fir'aun Musa pernah buat kebaikan kepada Nabi Musa. Dia bela Nabi Musa. Sampai Nabi Musa tanpa Qibti. Tapi Abu Jahal ni jak mula tak buat baik ke Nabi SAW. Daripada awal permulaan Nabi kita jadi Nabi, sampailah kepada dia mati dalam peperangan Badar, duk lawan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah.
Ingat tuan-tuan, ini baru surah yang ketiga, kita ada 37 surah. Baik, saya berpindah kepada surah yang ketiga, surah Abasa. Apa nak Abasa? Masam muka, tak senyum. Jadi dalam surah ini, kalaulah Nabi SAW nak sembunyikan surah, di antara ayat yang disembunyi surah ni. Sebab Allah Ta'ala itab Rabbani, teguran Allah SWT kepada Nabi SAW kerana terlalu excited, terlalu semangat dia nak Islamkan ketua-ketua kafir, sehingga terpinggir orang Islam yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul beriman. Bila orang buta tu, Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi kita tak tengok kepada dia. Sebab apa? Sebab dia duduk layan dengan ketua kafir. Walaupun begitu, kata di para ulama, Allah Ta'ala tegur. Abdullah bin Maktum tak tahu pun. Sebab dia buta, dia tak tengok pun Nabi tak tengok dengan dia. Kan? Maka di sini kita kena belajar dari sudut adab dan peraturan. Kita, kalau orang mari depan kita, kita kena layan. Jangan duduk layan saja orang-orang besar-besar. Orang yang sama pun kecil, kita layan juga. Kadang-kadang begitulah manusia, ada kelemahannya masing-masing. Duk cakap dengan orang besar, terlupa orang kecil. Jadi kalau bagi anak sendirilah sebagai seorang pendakwah, kalau ada terjadi waktu sahabat-sahabat kita mari jumpa, ada yang tak terlayan, yang tak terurus, maka saya minta maaf. Sebelum hari raya ni kita minta maaf dah, bahawa maaf zahir dan batin di atas kelemahan yang berlaku itu. Yang penting, surah Abasa ini Allah Ta'ala tegur Nabi SAW, dan teguran itu bukan berhenti kepada Nabi SAW, maka dia tegur itu kepada umatnya, khususnya kepada pendakwah-pendakwah, supaya kita belajar adab, kita belajar ilmu tentang bagaimana berinteraksi dengan orang, dan kita jangan terlalu fokus. Maklumlah manusia, kita ni kadang-kadang bila orang besar mari, sumbangan dia, infak dia pula banyak, jadi kita akan layan dia lebih. Awak mari hak lain pula miskin-miskin, hak ni tak bagi sumbangan, ni kita kena, dia mari minta sumbangan. Kita kena ingat, ada satu ulama dia buat bandingan. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, mana lebih utama, mana lebih hebat di antara orang yang beri sedekah dengan orang yang terima sedekah? Hei, kita kata mestilah orang bagi sedekah sebab dia tangan di atas. Jawab dia Syekh, dia kata, mu jangan pandang sebelah mata, pandang dua mata. Memanglah orang pemberi lebih utama daripada penerima. Tetapi kita kena tengok satu dimensi lagi, yang kita beri kepada dia itu untuk keperluan hidup di atas dunia. Dia nak beli makanan, dia nak beli pakaian, dia nak beli alat-alat anak dia terpampers contohnya. Tapi si miskin beri kepada kita pulangan yang besar, iaitulah pahala akhirat. Masya Allah, tabarakallah, mana lebih besar. Sebab itu kita penderma dengan penerima derma, jangan sombong-sombong. Kita kata kalau tidak ada penerima derma, kita yang kaya ni pun tak ada orang ambil sumbangan kita, tak boleh pahala juga kita. Masya Allah, tabarakallah. Maka dalam ayat ini Allah tegur Nabi SAW dalam surah ini, tetapi teguran itu kepada umatnya. Mudah-mudahan kita akan beringat, berhati-hati dalam perkara ini, insya-Allah. Surah yang keempat, surah At-Takwir. Apa makna takwir? Dengan makna melingkari. Kuwir, makna dilingkari. Apa lingkar? Di dalam ayat ini menggambarkan peristiwa akan berlaku ketika datang hari kiamat. Pada masa itu matahari dilingkari cahaya. Cahaya dia hilang. Gelap. Dunia ni gelap. Itu makna takwir, dilingkari pada waktu itu. Maka jadi dalam dalam surah ini ada dua dimensi, dua perkara. Yang pertama sekali, peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat, matahari tak ada cahaya, bintang-bintang yang berkedipan di dunia ini sudah berterbangan, bertaburan habis dah, kan? Yang kedua, ayat ini juga memberi tasdiq, memberi satu, menguatkan benarnya apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang duk kata macam-macam, duk tuduh dia, kata dia gila, dia. Kita kata ini ayat ini telah memberi kepada kita suatu penegasan. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Bukan dia ni cakap syaitan mari ajar, bukan dia belajar, tapi semua yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrun lil alamin, menjadi peringatan bagi seluruh alam bahawa kita ini hamba Allah azza wa jalla.
Kita berpindah pada surah yang kelima, surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Apa makna infitar? Infitar itu maknanya langit terbelah. Langit terbelah. Sebab apa langit terbelah? Ada dua sebab. Yang pertamanya malaikat nak turun. Pecah langit, malaikat turun. Senang, kan? Ada yang kata langit terbelah masa itu sebab apa? Sebab huru-hara pada hari kiamat. Jadi masih surah Infitar. Masih lagi Allah Ta'ala ceritakan kepada kita tentang apa yang kamu, bila berlaku kiamat, alimat wa izal qubur bu'tsirat, manusia yang akan keluar daripada kubur, ketika itu kita akan tahulah alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, setiap diri dia tahu apa yang dia telah buat di atas dunia dulu. Mu buat baik ke, buat jahat. Ngenak ke orang ke, baik-baik jadi duduk atas dunia. Masa tu kita akan tahu di mana kedudukan kita dan apa yang kita dapat pada saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Jadi oleh kerana kiamat ni akan berlaku, alimat nafsu, setiap apa diri akan tahu apa dia buat, maka datang surah yang ke-6, surah Al-Mutaffifin. Siapa dia mutaffifin? Orang yang curang, yang jahat dalam sukatan dan timbangan. Maka dalam ayat ini, dalam surah ini, Allah Ta'ala ajar kepada peniaga-peniaga, pedagang-pedagang, dan juga ahli-ahli bisnes, supaya jaga sukatan dan timbangan, sebab setiap perkara itu akan disukat balik di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kita jual beras kilo, bagi cukuplah 1 kilo, jangan bagi tak cukup gram, kan? Ada setengah orang ni, kalau dia jual kurang, tapi kalau dia beli, timbul. Maka dalam perbincangan dalam surah Al-Mutaffifin, ana ada sebut tentang sukatan dan timbangan di zaman kita ini. Kita beli tiket kapal terbang, kita beli timbangan beg contohnya, tapi kita tak guna. Beli 15 guna 10. Ada lagi 5 kilo. Benda digital boleh je rekod tu ada, sebab bila kita nak beli pula kita masuk password, kita login kita punya account kita. Tapi mereka abaikan. Bila kita beli, kita mari sekali lagi, kita beli 15, barang kita 17, 2 kilo kena bayar. Adakah tidakkah ini wailul lil mutaffifin? Contoh yang berlaku di zaman kita kata na'am. Dan juga dalam perbincangan kita tentang sukatan dan timbangan ini dalam semua perkara. Kita nak nilai orang, kita sukat dengan betul. Orang ni yang betulnya berapa peratus, yang tak betul berapa peratus. Bagi tahu. Ni tidak dia pangkah semua. Ustaz ni tak boleh pakai. Sebab yang dia buat. Kesalahan kawan tu, cari kesalahan, dia kata tak ada salah apa. Nah, salah dia, kita tak setuju dengan dia. Itu dia panggil sukatan yang tidak betul. Oh, kalau orang kita sayang, naik melasapkan langit 7. Oh, ni tok syekh besar, ini arif billah, ni. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sukatan dan timbangan di dalam jual beli, di dalam hubungan kita sama-sama kita membuat penilaian. Ketua pejabat nak nilai orang bawah dia nak naik pangkat macam mana, ada ketua pejabat yang zalim, dibekukan kenaikan pangkat kawan ni sebab dia tak suka dengan orang itu, walaupun kawan ni buat kerja cukup baik. Allahu Akbar. Maka surah Al-Mutaffifin ini mengajar kepada kita hubungan di antara manusia dengan manusia, jangan main-main. Allah Ta'ala akan ambil kira semua apa yang kamu buat di atas dunia ini. Kita pergi sekali lagi kepada surah yang ke-7, nama dia surah Al-Insyiqaq. Al-Insyiqaq dengan makna terbelah. Sekali lagi Allah Ta'ala ulang di sini, terbelah, langit terbelah, bumi diratakan. Langit terbelah, bumi diratakan, maknanya yang penting bagi kita di sini isyarah kepada hari kiamat akan berlaku, maka di sana manusia akan terbagi kepada dua. Innal abrar, manusia yang baik-baik, dan manusia yang jahat, wal iyazu billah. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi, orang yang fa amma man utiya kitabahu fa amma, orang yang dapat kitab tangan kanan bahagia, dipanggil abrar. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, orang boleh tangan kat belakang, wal iyazu billah, orang ni manusia celaka. Maka ayat ini sekali lagi memperingatkan kepada kita bahawa puak-puak kafir mu jangan main-main. Sampai mereka dalam surah ini ada sujud tilawah ataupun sujud sejadah. Alhamdulillah kita telah sujud waktu kita baca dulu. Kita pergi kepada ayat yang ke surah yang ke-8, surah Al-Buruj. Al-Buruj maknanya tempat peredaran bintang-bintang, galaksi, kan? Tempat berjalan atas angkasa.
Dan di dalam surah ini Allah Ta'ala mula ya dengan bersama Izatil Buruj, kemudian dibawa satu cerita yang cukup menyayakkan hati, iaitulah kisah Ashabul Ukhdud. Kisah bagaimana orang-orang di satu tempat di Najran yang telah dibakar hidup-hidup. Sebab apa? Sebab mereka telah beriman dengan Allah Azza wa Jalla, hasil daripada dakwah seorang pemuda pemuda yang pergi belajar ilmu sihir. Dalam perjalanan nak pergi belajar ilmu sihir, dia jumpa dengan Tok Padri, Tok Guru yang sedang mengajar di makbad, di tempat rumah gereja dia pun belajar. Akhir sekali Allah nak uji dia, mari binatang besar tengah jalan, dia lontar, binatang tu mati, maka dia yakinlah bahawa ilmu ni bukan sihir, tapi ilmu yang dia belajar dengan guru dia. Akhir sekali, orang satu negeri beriman, semuanya dia telah dimasuk dalam parit yang digali api. Kita kata Masya Allah, demikianlah masir, demikianlah ujian tribulasi kepada orang-orang yang beriman sepanjang zaman. Mereka akan diuji dengan penguasa yang zalim, mereka akan diuji dalam agama mereka. Orang yang sabat, orang yang istiqamah, insya-Allah kalau mereka mati atas dunia, yang tak mati bukan mati juga, tapi pulangan besar di akhirat nanti, insya-Allah. Baiklah muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, saya berpindah kepada surah yang ke-9, surah At-Tariq. Awan At-Tariq, bintang yang menembusi sinaran cahayanya. Was-sama'i wat-tariq. At-Tariq tu. Surah ini juga menguatkan lagi tentang isu bangkit semula yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala menciptakan manusia pada kali yang pertama, dan lebih senang Allah Ta'ala nak ulang balik pada kali yang kedua. Tengok, Allah kata, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. Hei, manusia, mu tengok tak mu ni dijadikan daripada apa? Kamu dijadikan daripada apa? Khuliqa min ma'in dafiqin, mari daripada air yang terpancar, daripada sulbi, daripada at-taraib, daripada tulang tulang rusuk mak tu. Masya-Allah, tabarakallah. Maka dalam ayat ini Allah Taala peringatkan kepada kita tentang kejadian manusia. Jadi kalau aku boleh buat mu nak ulang balik daripada ajbuz zanab kan, ujung ekor sulbi akan hidup balik, chip duduk kat situ, kita akan hidup balik pada hari kiamat nanti, insya-Allah. Surah yang ke-10, Suratul A'la. Apa makna A'la? Yang maha tinggi. Subhana sabbihisma rabbikal a'la. Pujilah kamu, bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Tinggi daripada sifat kekurangan, tinggi kedudukan dan tinggi segala-galanya bagi Allah Azza wa Jalla. Maka kita puji dan kita puji Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala yang maha berkuasa inilah yang akan mempermudahkan jalan bagi orang yang baik, dia permudahkan jalan nak jadi orang baik. Bagi orang yang jahat, na'udzubillah, dipermudahkan jalan nak jadi jahat. Sebab itulah kita tengok orang jahat ni relax dia, tak ada apa-apa, tak malu. Orang baik pun Masya Allah, tabarakallah, berkejar-kejar, berlomba-lomba, berlari mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Ta'ala beri kepada kita dua jalan dan juga kesan-kesan daripada dua itu. Orang yang baik jalannya ke syurga, orang yang jahat jalannya ke neraka, wal'iyazubillah. Kita berpindah kepada surah yang ke-11, surah Al-Ghashiyah. Apa nama Ghashiyah ni? Hari kiamat yang meliputi huru-haranya, haru-haranya. Bahasa kita lama ni tulis huru-haranya kan. Mana hari yang penuh dengan huru-haranya. Jadi surah ini ada dua perkara yang disebutkan. Yang pertamanya inzar, amaran tentang huru-hara pada hari kiamat, Al-Ghashiyah. Kemudian peringatan kepada manusia ni, tengoklah. Di antara Allah Ta'ala suruh tengok di sini apa dia? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mu tengok tak kepada unta bagaimana aku ciptakan. Alhamdulillah dalam siri ini ana ada sebut tentang beberapa belas, ada 14 ciri-ciri keistimewaan unta yang pelik. Dan saya kata saya terlupa nak tambah satu lagi walaupun tidak disebut oleh para ulama tafsir. Saya kata ciri yang ke-15, sedap makan daging unta. Terutama sekali hashi. Hashi ni baby unta. Dia sembelih, oh Masya Allah, tabarakallah. Ramai ustaz-ustaz kita ni, kalau pergi Mekah, dia tak bawa jemaah haji pergi makan hashi. Kita kata,
Itu Allah Ta'ala suruh tengok kepada makhluk dia yang cukup pelik, nama dia Jamal. Al-Ibil, nama dia unta. Jadi dalam ayat-ayat lain ada belaka dah. Langit, bintang ada. Tapi dalam ayat ini, satu lagi benda khas yang Tuhan sebut. Afala yanzuruna ilal ibili. Mu tengok kepada unta. Bagaimana aku ciptakan dia. Masya Allah. Tabarakallah. Kita berpindah kepada surah yang ke-12. Suratul Fajri. Surah Al-Fajri wal Fajri walayalin ashr. Ya, wal Fajri ini surah yang ke-89 demi waktu fajar dan malam-malam yang 10 yang punya kelebihan. Alhamdulillah anda dah huraikan di sini malam yang 10 itu ulama tafsir kata 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah, ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan. Para jemaah sekalian, 10 awal Zulhijjah afdal dia siang. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita beritahu, "Ma min ayyamin 'al-'amalu salihu fihin." Tidak ada hari-hari yang amal soleh padanya lebih disayangi, disukai oleh Allah Taala lebih daripada hari 10. Hari 10 awal Zulhijjah sampai hari raya. Bila mari Ramadan, Nabi kata apa? Taharrau. Naklah kamu cari malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Maknanya ya, untuk Ramadan malam, untuk Zulhijjah siang. Alhamdulillah kita dah bincang panjang dalam masalah ini, dalam masalah wal fajri, surah Al-Fajri. Baiklah para jemaah sekalian, dalam surah Al-Fajri juga banyak motivasi kita supaya beri bantuan kepada orang kan. Manusia ni suka sangat dengan harta-harta benda, akhir sekali hilang habis tak tahu ke mana. Kita berpindah kepada surah yang ke-13. Surah yang ke-13, surah Al-Balad. Maman Al-Balad dengan makna negeri Mekah. Wa hadza wa anta hillum bihadzal balad. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dalam apa ni? Dalam ayat lain juga baladan aminan, al-baladul amin. Semua tu anda dah bincangkan. Dalam Quran nama Mekah saja ada 10 nama yang disebut dalam Quran. Anda sudah huraikan dalam buku kita Sejarah Mekah Al-Mukarramah dalam siri perbincangan kita dulu. Tuan-tuan boleh baca buku ni yang saya tulis ataupun di mana-mana orang tulis, semuanya boleh kita ambil manfaat daripadanya insya-Allah taala. Maka negeri Mekah ni mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, dan walaupun dari sudut geografinya, dari sudut suasananya, asalnya kosong, tanah kering, tak ada pokok-pokok. Tapi dengan kedatangan Nabi Allah Ibrahim AS dengan anaknya Ismail dan isterinya Hajar, akhirnya Mekah telah menjadi markaz tauhid, markaz dakwah, sehinggalah dikhianati oleh puak-puak Jurhum selama berapa tahun. Akhirnya Allah Ta'ala bangkit Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita telah menghilangkan segala syirik yang berada di kawasan itu. Kita pergi kepada surah yang ke-14, surah Wasyamsi. Wasyamsi dengan makna matahari. Ini ada setengah kumpulan manusia ni, baik kumpulan motivasi dia panggil. Semua puak dia tu duk main Wasyamsi belaka demi matahari. Kita kata Allah Ta'ala yang boleh bersumpah dengan matahari ni, kita tak boleh. Kan? Jadi dalam surah ini Allah Ta'ala juga memperingatkan kepada kita tentang bahagialah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, dan celakalah orang-orang yang dalin, orang yang sesat. Dan Allah Ta'ala peringat juga kepada peristiwa kaum Samud. Kazzabat Samud bitawahal. Apabila mereka telah menyembelih unta Nabi Saleh yang menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Siapa dia nama ketua besar, ketua penjaga penyembelih unta, nama apa? Siapa dia ingat tulis? Nama dia Qudar bin Salif, kan? Kita dah sebut nama Qudar, geng penjaga 9 orang yang telah sembelih unta Nabi Saleh, akhir sekali mereka dibinasakan. Tempat mereka masih lagi wujud di Madain Saleh. Tengok dalam internet boleh search tulis Madain, M-A-D-A-I-N, Madain Saleh. Kalau bahasa Arab Madain. Dia akan keluar. Kawasan ini ada panggil Al-Hijr, sekarang nama dia Al-Ula. Bumi-bumi kesan peninggalan mereka, bukit-bukit yang telah dipahak buat rumah dan dia buat macam-macam bilik persidangan masih wujud sekarang ini. Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita supaya mu ni pergi berjalan kat tengok. Hei orang Mekah,
Wa hadza balad amin. Muka-muka pergi berjalan tengok. Rihlatus syita' wa saif, pergi tengok apa yang telah berlaku kepada orang-orang dulu yang telah khianat kepada nabi mereka. Masya-Allah, tabarakallah. Surah yang ke-15 kita pergi kepada surah Al-Lail. Al-Lail dengan makna malam. Wal-laili idza yaghsha, malam tu apabila digelak gelita kan. Kemudian Allah kata inna sa'yakum lasyatta. Amalan kamu pelbagai. Maknanya Allah Ta'ala tasnifkan, kelaskan manusia itu ada berbagai-bagai, ada yang baik, ada yang tak baik, ada yang memilih jalan untuk beriman kepada Allah Ta'ala, jalan ke akhirat, maka orang ni orang yang bahagia, insya-Allah. Orang yang milih jalan yang tak baik, maka dialah manusia yang celaka, na'uzubillah. Kemudian kita berpindah kepada surah yang ke-16, surah Ad-Duha. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu duha. Jadi surah Ad-Duha ini Allah Ta'ala nak menenangkan hati Nabi SAW. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang kafir bila wahyu lambat turun, dia kata Muhammad tu, kawan dia tinggal dah tu. Maka Allah Ta'ala, dak ya Muhammad, aku tak tinggal kamu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian dalam surah ini Allah SWT beri galakan kepada kita supaya buat baik kepada anak yatim. Jangan duk khianat ke dia, bantu mereka. Dan Allah Ta'ala juga ingat kepada nikmat Allah Ta'ala kepada Nabi SAW bahawa dia juga anak yatim. Dan ada sebuah buku yang saya baca, nama dia Uzama'ul Yatama. Mereka telah senaraikan nama-nama orang-orang besar yang asalnya anak yatim. Masya Allah, tabarakallah. Ada yang mengatakan orang besar asalnya orang buta, jadi ulama-ulama hebat. Jadi kuasa Allah SWT, kita tak semestinya anak orang kaya, mak ayah beri kasih sayang. Orang ni berjaya, kadang-kadang tak berjaya pun. Yang berjayanya anak-anak orang miskin yang pergi ke sekolah 3 kali berhenti tepi jalan sebab nak ikat kasut, cabut tapak. Apa nak buat? Masa tu susah. Tapi akhirnya Allah Ta'ala ubah manusia ni. Manusia ni dia bergerak. Ada kalanya dia panggil macam roda. Ada kala di bawah, ada kala di atas. Mungkin orang susah di awal, senang kemudian. Ada juga. Tapi ada orang senang awal. Awal dulu ayah dia kaya, ayah dia orang besar. Anak dia pun hebat, makan selalu hebat. Tiba-tiba bila ayah dia mati atau ayah dia pencen, dia jadi merempak, tak ada kerja, akhir kali dia juga menjadi peminta sedekah. Itu juga berlaku dalam dunia ini. Baik, kita pergi kepada surah yang ke-17, surah Asy-Syarh ataupun Al-Insyirah, surah perihal melapangkan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Taala sebut tentang Allah Taala lapangkan dada Nabi untuk berdepan dengan kerana buat-buat kafir dan juga untuk menerima wahyu daripada Allah Azza wa Jalla dengan keimanannya, dengan petunjuknya. Kemudian Allah Ta'ala cerita di sini, 2 kali diulang, inna ma'al usri yusra. Benda susah akan diikuti dengan senang. Inna, 2 kali. Fa inna yang pertama. Yang kedua, inna. Jangan susah hati. Tak semestinya orang susah itu susah selama-lamanya. Dan tidak semestinya orang senang itu senang selama-lamanya. Akan ada setengah orang senang, hebat, akhir sekali masuk dalam penjara. Nak kata apa? Mati dalam penjara yang begitu hina. Dan ada seorang ini mati dia dalam longkang. Waktu dia meretah dulu, bukan main diktator. Akhir sekali mati dalam longkang dalam pagi. Allahu Akbar. Kita kata kuasa Allah Ta'ala mengatasi segala-gala. Kita berhati-hati dan beringat. Kita pergi kepada surah yang ke-18, surah At-Tin. Anda kata buah tin dengan zaitun ni sangat masyhur. Kita hafal surah ini daripada kita kecil. Tapi waktu nak makan buah tin manis, buah zaitun, orang Kelantan kata nonye. Nonye ni kalau kita makan tu orang panggil tutup mata lah. Orang tak biasa makan zaitun ni. Tapi alhamdulillah, wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Allah Taala bangkit kepada kita tentang keberkatan Bukit Tursena dan juga kawasan-kawasan yang berada di sekitar bumi Syam. Sebab zaitun dipanggil bumi zaitun ni, bumi tin ni duduk di mana, di kawasan bumi Syam, yang kita hari ni pun kita kena ingat bahawa bumi Syam yang duduk ditakluki oleh puak-puak Yahudi sekarang ni, Zionis. Kita kena berdoa supaya Allah Taala bebaskan mereka, insya-Allah. Di antara doa saya nak pergi solat di Baitul Maqdis, melengkapkan 3 tanah suci. Ramai kawan-kawan tereba ajak saya pergi.
sponsor. Saya kata, saya memang nak pergi, saya sayang kepada Al-Qudusus Syarif, Al-Qudusu fi qulubina, Baitul Aqsa tu, Baitul Maqdis dalam hati kita. Tapi kadang-kadang saya tak sampai hati bila kita nak pergi tu kita kena bayar berapa puluh dolar kepada Zionis, kepada kerajaan Yahudi. Sedangkan kita nak pergi solat situ, solat di Masjid Haram pun boleh. Kan? Kalau setakat nak pergi selfie je, tapi bayaran fees kepada Israel dahsyat, maka kita, itu pandangan saya. Ada ustaz yang kata, oh, kalau semua orang tak pergi, nanya orang Palestin. Kita kata masing-masing ada pandangan. Pandangan saya tak nak bagi derma secara direct kepada Zionis, kepada Yahudi. Mana kalau kita pergi, kita bayar visa. Seorang pergi berapa bayar visa? Mungkin dalam 200 atau 300 ringgit kan. Mana kalau kita pergi satu bas 40 orang, bayangkan berapa ribu kita telah masuk ke dalam tabung Zionis, tabung Israel. Wal'iyazbillah. Baiklah, saya memilih pandangan menyayangi Baitul Maqdis dalam hati kita, dan kita beri sumbangan kepada Al-Aqsa, kepada NGO yang duk bantu sahabat-sahabat kita, walaupun kita tidak dapat memijaki kaki, sebab nak masuk kena bayar ke Yahudi. Saya kata saya tak masuk. Alhamdulillah. Yang ke seterusnya, surah Al-Alaq. Al-Alaq makna apa? Darah beku. Al-Alaq makna darah beku. Sebab Allah Ta'ala ciptakan manusia asalnya dari air mani, kemudian jadi darah. Itulah dia panggil. Maka dalam surah ini, daripada ayat 1 hingga ayat 5, Iqra, itulah ayat yang pertama turun. Alhamdulillah, ana ada cerita kepada para penonton, para jemaah sekalian, bagaimana peristiwa turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW berada di Gua Hira, di atas bukit Jabal Nur, dalam Gua Hira di Makkah Al-Mukarramah. Kemudian ayat yang pertama tentang Iqra, kemudian ayat yang ke-6 sampai ke akhirnya Allah Ta'ala sebut tentang keadaan manusia, dan untuk nak menguatkan ke hati Nabi SAW, jangan duk peduli kepada orang ni. Jangan duk peduli kepada orang. Kita ni kadang-kadang terlalu ambil peduli, tak tidur kita. Macam kita sekarang ni, asyik duk tengok internet je. Duk tengok Facebook. Bila tengok Facebook, ada pro kontra. Ada orang yang kata kita, ambil gambar kita pangkah, tulis perkataan-perkataan yang cukup jahat, kan, buat pula tulisan rekod merah macam-macam. Kita kata kalau kita duk layan puak ni, tak akan sampai dakwah kita ni kepada masyarakat. Maka biarkanlah. Sebagaimana kata pendakwah, kita jangan duk kutip kemuncuk di tengah jalan. Kalau kita berjalan ada kemuncuk kan. Kemudian kemuncuk lekat di kain di luar kita. Asyik kita duk kutip ya. Bila nak sampai destinasi, maka kita abaikanlah cercaan yang sikit-sikit ni. Sekali-sekala kena jawab juga sebagai nak membersihkan diri dan juga nak menutup pintu-pintu fitnah. Allahu Akbar. Maka surah yang ke-20, surah Al-Qadar. Al-Qadar ni makna surah, satu surah kemuliaan. Dia panggil Lailatul Qadri, malam yang cukup mulia. Dan juga ada yang mengatakan Lailatul Qadri itu malam yang sempit dunia ini, kerana banyaknya rahmat turun dan para malaikat turun ke bumi pada malam Lailatul Qadar. Dan insya-Allah malam ni malam yang ke-27. Malam yang ke-27 mengikut para ulama mengatakan bahawa arja, malam yang paling diharapkan berlaku Lailatul Qadar. Tuan-tuan boleh baca dalam risalah yang saya keluar ni, tajuk dia Ramadan Al-Mubarak, Lailatul Qadri dan I'tikaf. Jadi boleh ambil dalam Facebook kita. Alhamdulillah. Mana cerita tentang Lailatul Qadar, ana dah hurai panjang dalam kuliah kita hurai, dan dalam ceramah-ceramah sepanjang Ramadan ini pun sudah beberapa kali siri Lailatul Qadar. Kita berpindah pula kepada surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu maknanya bukti yang jelas dan nyata. Bukti yang jelas dan nyata. Surah ini di celah-celah Makkiyah ni, surah ini Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Sebab Allah Ta'ala nak cerita tentang Ahlul Kitab dan puak-puak kafir sebelumnya bangkit Nabi SAW. Puak-puak Ahlul Kitab ni duk menunggu kedatangan Nabi SAW. Tapi wama tafarraqal ladzina utul kitab, wama tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Allah Ta'ala sebut sekali lagi, Allah kata bila mari bayyinah, mereka pun jadi kebingungan. Itulah keterangan surah Al-Bayyinah, maknanya penjelasan bukti yang sangat nyata tapi mungkapi juga. Allah Ta'ala gambar dalam ayat lain, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka kenal anak mereka. Tapi kenapa bila Nabi mari hatta ta'tiyahumul bayyinah, mari ataupun ja'atuhumul bayyinah, mereka ingkar karena hasadan min indi anfusihim, puncanya hasad dalam diri. Inilah kerusakan manusia ini mari daripada hasad, wal iyaz billah. Surah yang ke-22, surah Az-Zalzalah, maknanya gegaran ataupun goncangan yang kuat di mana ianya berlaku pada hari kiamat. Allah Ta'ala gambar dalam surah ini goncang kuat. Makmum kamu terpelanting keluar daripada kubur. Kemudian faman ya'mal mithqala zarratin khairan syarran yarah. Mu ingat, mu jangan hidup sedap atas dunia. Walaupun kamu tersimpan dalam bumi, nanti zulzilah. Macam diayuk orang-orang tua, makcik-makcik kita duduk mengayuk padi. Keluar habis ni, kemudian kamu akan tengok apa yang telah kamu buat. Perkiraan hitungan di sini dengan zarrah. Zarratin, bukan hitungan dengan kilo, dengan kati, dengan apa ni. Dia kira zarrah maknanya sangat kecil dia punya bilangan. Allahu akbar. 23 surah Al-Adiyat wal Adiyati dhabha, maknanya kuda perang yang tangkas larinya. Nak cerita di sininya manusia ni yuhibbunal mala hubban jamma, suka sangat ke nak jaga, nak cari harta. Akhir sekali harta tu masa dia habis, harta dia jadi hak orang. Masya-Allah tabarakallah. Maka kita dah bagi tahu siapa dia nak suruh harta dia jadi hak dia, apa nak buat? Sedekah. Infak fi sabilillah. Bila kita keluar daripada kubur, wa hussila ma fis sudur, keluar habis dalam dada kita. Allahu akbar. 24 surah Al-Qari'ah, apa makna Al-Qari'ah, iaitu hari yang menggemparkan. Iaitu hari kiamat. Hari yang menggemparkan dengan mana? Hari kiamat, bukit bukau terbang habis. Kemudian kita pergi pada surah At-Takatsur. Apa makna surah At-Takatsur? Berlomba-lomba untuk mendapat dengan sebanyak-banyak harta benda, anak pinak, pangkat dan pengaruh. Hari ni asyik kita duduk cakap je. Kalau kita buka dalam internet, tengok ada Facebook, tengok dalam berita, ada sebahagian manusia ni, kerja dia pagi sampai petang, nak ke pangkat je. Nak jadi pangkat ni, nak jadi ini. Kerja itu je kerja dia hidup siang malam. Kalau tengok ceramah dia pun, duduk kondem orang tu, kondem orang ni, dia yang betul. Kita kata inilah manusia takasur. Maka kita sebagai ambil ayat Quran ni, jangan duduk berlomba-lomba nak menghabiskan masa kita dengan mengejar pangkat, tapi kita berlomba-lomba untuk mendapat kedudukan di sisi Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah. Pangkat atas dunia ni sehari dua ya, lepas tu hilang lah. Nak kata apa kan? Surah At-Takatsur. Dunia ni begitulah. Tapi di akhir ayat Tuhan peringat, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nikmat aku beri akan dipersoalkan oleh Allah, kamu akan ditanya nanti di akhirat. Datang pula yang ke-26 surah Al-Asri, surah wal Asri. Allah Taala kata demi masa. Ada kata demi masa, ada kata waktu asar dan macam-macam. Yang pentingnya kita kena hilangkan, keluarkan kita daripada kelompok manusia yang rugi dengan apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini je orang yang tak rugi. Mudah-mudahan kita termasuk di kala kumpulan yang terkeluar daripada kelompok manusia yang rugi di atas dunia ini, insya-Allah. Surah yang ke-27 surah Al-Humazah, apa dia? Pencaci dan pencela, pengeji. Ni. Hari ni pencaci, pengeji, pencela, pengkritik, pengomen, pandai belaka. Sekali keluar berita, tengok bawah tu siapa beribu-ribu orang duduk komen. Buat apa awak? Allahu akbar. Kan Nabi kita sebut di antara Nabi benda Nabi tak suka, iaitu ni qila wa qala wa idaatul mal kan. Qila wa qala lah ni, cakap benda ni, komen ni, masya-Allah tak betul belakang orang lain, hak betulnya dia seorang. Maka surah Al-Humazah ini sangat-sangat penting untuk kita belajar mengekang jiwa, mengekang nafsu daripada terikut-ikut dengan kumpulan-kumpulan yang akan binasa pada hari kiamat nanti, wal iyazubillah. Surah yang ke-28 surah Al-Fil. Apa dia cerita Al-Fil? Alhamdulillah Allah Ta'ala peringatkan kita tentang kedudukan tanah haram. Siapa nak kena, wa man yurid fi bi ilhadin bi zulmik nuziqhu min azabin alim. Siapa nak kena di tanah haram akan dibinasakan. Maka kumpulan yang awal dibinasa dirakamkan dalam Quran ini, iaitulah kisah
ashabul fil, tentera-tentera bergajah yang nak serang Mekah. Nak serang Mekah, akhir kali mereka dihancurkan oleh burung ababil yang kecil yang bawa batu campur atas kepala, mati habis. Kemudian kaitan dengan surah Al-Fil, iaitulah surah Quraisy. Apa nak Quraisy? Allah Ta'ala peringatkan kepada Quraisy, "Hei Quraisy, mu dulu tak ada orang kenal pun, tak terkenal pun Quraisy." Tapi akhir sekali Quraisy telah menjadi manusia dikenali dengan kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maka oleh kerana mu terkenal dengan sebab Islam, falyabudu rabb hadzal bait. Disembahlah Tuhan rumah ni, jangan duk sembah tok ekor, jangan duk sembah berhala-berhala yang tak ada faedah. Yang tokoh batu kamu reka, kemudian kamu sembah. Surah yang ke-30, surah Al-Ma'un. Al-Ma'un itu makna pertolongan. Tapi dalam ayat ini, dalam surah ini Allah Ta'ala peringatkan kepada orang yang mendustai hari agama dan juga orang yang khianat kepada anak yatim dan tak beri makan kepada orang miskin. Kita hari ini NGO dan sebagainya ramai yang bantu orang miskin, kita kata jazahumullahu khaira. Cuma saya peringatkan gaya cara kita membantu biarlah tidak mengaibkan sesiapa, tidak mengaibkan orang miskin, tidak mengaibkan jiran tetangga dan tidak mengaibkan orang-orang yang ada di sekitar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita daripada terjebak dengan seronok tahu kita tolong orang ni. Tolong orang puji kita, kemudian kita boleh challenge orang lain pula. Orang lain tak boleh buat, aku yang boleh buat. Kan 20 tahun orang ni tak mampu nak sesat, tapi saya boleh sesat dalam masa beberapa. Ini kadang-kadang boleh membuka pintu godaan syaitan kepada sama ada kita sendiri ataupun pengikut kita yang akan lebih-lebih bercakap dalam masalah ini. Kemudian kita pergi kepada surah yang ke-31, surah Al-Kautsar. Awan Al-Kautsar, kebajikan yang banyak Allah Ta'ala anugerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara kebaikan itulah dia panggil kolam Kautsar ataupun sungai Al-Kautsar yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi dalam syurga nanti. Dan dalam ayat ini juga memperingatkan kepada kita tentang orang yang khianat ke Nabi, benci ke Nabi, humul abwal abtar, mereka lah orang yang akan terputus daripada rahmat dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jadi anda sebut masa itu bagaimana kumpulan geng-geng penjahat dalam dunia ini, mereka telah buat selepas berlakunya September 11, selepas berlakunya peristiwa-peristiwa ini, mereka telah khianat. Kononnya Nabi ini teroris lah macam-macam. Hari ini Nabi sudah wafat, tapi ulama-ulama, pendakwah-pendakwah Islam masih lagi dituduh teroris, dituduh bersekongkol dengan Yahudi dan macam-macam tuduhan. Kita kata penuduh-penuduh, kalau kamu tak ada bukti, kalau setakat ada baca orang itu tulis, orang ini tulis, tunggulah di akhirat esok apa yang kamu dapat. Surah yang ke-32, surah Al-Kafirun. Inilah salah satu daripada surah yang Allah Ta'ala sebut nama kumpulan. Surah Al-Kafirun. Itu dia panggil surah nama kumpulan. Puak kafir. Direct gitu. Maka dalam surah ini, Allah Ta'ala peringat kepada Nabi, salah satu daripada surah, 5 surah Qul. Qul yang pertama surah Al-Jin. Surah yang kedua ni surah kafir terus. Allah Ta'ala suruh Nabi kita putuskan hubungan daripada puak-puak kafir. Kemudian datang pula surah yang ke-33, surah An-Nasri, Iza ja'a nasrullahi wal fath. Bila mari pertolongan Allah Ta'ala, pembukaan kota Mekah, ada sahabat-sahabat yang nampak bahawa itu sudah hampir ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila sempurna, akan berlaku ada yang kurang. Bila ada yang sempurna, akan ada yang kurang. Mana Nabi kita dah sempurna dakwah dia, Nabi kita akan pergi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala perintah di sini supaya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ucaplah tasbih dengan memuji Tuhanmu. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia solat, dia akan tasbih subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ufili, dalam rokok dia, dalam sujud dia. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian kita berpindah kepada surah yang ke 34, kan? Surah 34. Surah Al-Masad. Apa mana Masad? Tali yang dipintal. Siapa dia jumit tali? Ummu Jamil, arwah bini kepada Abu Lahab. Dia dua satu sok kelamin ni sama naik. Kita pada juga kadang-kadang orang ni sama naik dengan suami. Dalam bab nak kenak kepada orang. Oh hebat. Mulut bini itu lebih
lebih luas daripada longkang lagi ada. Ya, yang kita kata dalam surah ini kita kena ingatlah bahawa seorang makhluk Allah Taala nama dia Abu Lahab, walaupun dia tu pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan keturunan itu menjamin kebahagiaan. La. Maka yang menjamin kebahagiaan keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla, bukan keturunan dia. Walaupun Abu Lahab ni di antara orang yang menyambut bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak bergembira dengan dakwah Nabi. Hati-hati tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni bergembira dengan hari lahir Nabi, tapi bila sebut sunnah Nabi, awak tak reti. Ini bahaya. Yang ke-35 surah Al-Ikhlas. Apa nama ikhlas? Tauhid yang sebersih-bersihnya, semurni-murninya. Maka dalam Qul ya ayyuhal kafirun, Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya lepaskan diri daripada segala bentuk syirik dan kekufuran. Kemudian dalam surah Ikhlas ini maknanya kita hiaskan diri kita dengan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ana mengatakan bahawa senangnya kita belajar akidah, belajar tauhid kalau kita belajar mengikut apa yang telah diajar oleh ulama salafus salih. Tapi bila kita pergi ke kemudian, maka kita banyak perbahasan, banyak takluk sana sini, akhir kali sukar untuk kita faham. Sedangkan benda itu mudah yang difahami. Kemudian kita berpindah kepada yang ke-36 surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Aku minta berlindung dengan Tuhan segala pencipta segala makhluk. Ada kata Al-Falaq dengan mana? Waktu pagi. Satu minta birabbil falaq. Kita minta perlindungan daripada apa? Daripada 4 perkara. Syarri ma khalaq, syarri ghasikin, syarri nafasa, syarri hasidin. Ini 4 perkara yang kita minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla. Surah yang terakhir, surah yang ke-114 dan surah yang ke-37 di dalam juzuk yang ke-30 ini, surah An-Nas. Dalam surah An-Nas ni 3 kali minta perlindungan daripada satu benda. Birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, daripada kejahatan waswas syaitan yang tenggelam timbul. Sekali dia mari, bila kita lemah dia datang, bila kita kuat dia lari. Itulah di antara para jemaah sekalian yang kita dapat sinopsis ataupun ringkasan kepada juzuk yang ke-30 melalui 37 surah. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan para jemaah sahabat penonton sekalian bersemangat untuk terus kita tadabbur Al-Quranul Karim, tadabbur Al-Quran Karim sepanjang hayat kita. Dan bila mari musim-musim Ramadan, kita tingkatkan lagi bacaan Quran. Bila mari musim PKP, kita terkurung, kita tambahkan, ambil peluang masa ini untuk kita belajar. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, siri-siri tadabbur Quran, InsyaAllah kita akan sambung. Adapun juzuk yang ke-29, InsyaAllah ana akan sambung selepas raya nanti. Dan sambil menunggu hari raya, kita ada hanya 4 pagi je lagi, kan? 27, 28, 29, 30. InsyaAllah kita akan isi dengan pengajian-pengajian ilmu Al-Quranul Karim dan juga persiapan menyambut hari raya, InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.